ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah sedangkan dia juga beramal soleh dan dia mengatakan pula dirinya adalah seorang Islam. Barakallahu azim. Ya. Dan firman dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, lakinu mautakum. Yang bermaksud, talkinkanlah orang yang hampir pada kematian di kalangan kamu. Dengan apa talkinnya? Dengan la ilaha illallah. Maksud dia, kita mengucapkan la ilaha illallah di telinga orang yang dah nak meninggal dunia. Itu talqin yang sebenar Rasulullah cakap tadi kan. Itu secara tepatnya, secara khususnya kepada orang yang dah nak meninggal dunia, kita bisiklah kat telinga dia. Dalam masa apa, kita katakan semalam tentang roh-roh, ya ada apa, nyawa dah sampai parahnya. Tarikan nafas yang terakhir itu, masa itulah kita talqinkan dia la ilaha illallah. Kita bisik kat telinga dia apa? Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Jadi kita pun akan sentiasa mengucapkan perkara tersebut pada setiap telinga orang yang dah nak meninggal dunia. Lepas tu pula Imam Syafi'i pula dia kata apa? Elok ditalkinkan semasa di perkuburan. Tapi bukan sebenarnya apa ni untuk orang mati. Tak ada, orang mati tak boleh dah nak memberikan apa-apa apa ni kebaikan. Dia tak dapat buat benda lah. Kebaikan dan keburukan tertutup pada orang yang dah meninggal dunia. Kita bagi soalan jawapan untuk muka nangkir tadi pun tak dapat dah. Sebenarnya talqin yang Imam Syafi'i suruh buat masa dari perkuburan tu untuk menyedarkan orang yang nak mati ni. Mana kita semualah yang nak mati. Memang nama kita hidup, tapi orang yang hidup pasti akan mati. Makna kepastian kita
penghujung adalah mati. Jadi kita lah yang nak memahamkan konsep talqin tu sebenarnya sebelum dah menjungap macam tu baru nak ditalqin, baru nak mengucap la ilaha illallah. Apalah daya kita masa tu kan. Tak tersebut dah. Itu boleh take nafas. Mana nak menyebutkan la ilaha illallah lagi. Jadi siapa yang nak menyebut la ilaha illallah? Ni kita lah yang nak mati. Tapi belumlah lagi sampai masanya. Kita menunggu mati. Jadi kita lah talqinkan diri kita sendiri sebelum orang talqinkan kita. Itulah kita duduk ramai-ramai sembang pagi selepas subuh ni. Menyembang orang yang mati lah ni. Makna kita semua dah nak mati. Apa yang kita nak bawa sebentar saja lagi. Itu yang kita nak kena faham situasi ni. Nak faham keadaan ni. Keadaan kita nak mati. Bangun tidur dah sembahyang subuh tadi. Kita repak sesama macam ni. Kita fikir. Kalau aku mati sekarang. Apa aku nak bawa je. Yang ini yang kita nak sembangkan. Kita talqin kepada diri kita. Ya. Kalau dekat luar sana. Belajar fiqh. Belajar apa semua tu. Hukum dia wajib. Untuk apa? Untuk bila kita nak mati. Kita boleh ada panduan. Sebelum nak mati. Apa kita nak gunakan cara nak mati. Ni lah dia. Kita duduk kumpul ramai ni. Nak talqinkan diri kita. Wahai diri. Ingatlah. Bahawa Allah itu Tuhan kita. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Nabi kita. Kitab Al-Quran itu adalah panduan kita. Kaabah itu adalah kiblat kita. Saudara kita adalah orang-orang Islam. Masuk ke kubur itu benar. Ya, masuk ke liang lahat itu benar. Dia soal muka nakir itu benar. Dibangkitkan semula di padang mahsyar itu benar. Dibacakan segala kita punya kitab amalan itu benar. Lepas tu dijalankan kita di atas sirat itu benar. Dimasukkan ke dalam neraka itu benar. Dimasukkan ke dalam syurga itu benar. Dan apabila dah masuk saya kedua-duanya, kehidupan di sana kekal abadi sampai bila adalah benar. Jadi ini semua talqin untuk diri kita. Makna tak ada masalah lagi untuk kita menerimanya. Kita sebulat hati menerima perkara yang kita sebutkan tadi. Itu nama kita mentalkinkan diri kita. Kalau kita belajar perkara ni tadi dalam kitab tauhid. Tauhid sebab 20 tauhid dia menceritakan percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab apa semua. Itu pembelajaran, nama dalam bahasa Arab dia ta'lim. Dalam ta'lim ni kita belajar nak tahu. Ta'lim ni belajar nak tahu. Bila nak tahu, dia ada kajian. Sama ada soal dan jawab ataupun dia mengkaji melalui pemikiran dia. Kalau macam ni, jadi macam ni. Kalau macam ni buat, jadi macam ni. Itu proses pembelajaran. Ini peringkat awal semua orang kena. Wajib hukum dia. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tu Nabi pesan. Tuntut ilmu ni adalah wajib bagi setiap orang Islam. Bila sebut saja orang Islam, salah satu syarat dia mesti wajib belajar. Itu kita ceritakan semalam tu. Solat sah tak? Kalau ikut Imam Syafi'i dia kata kalau tak betul baca Al-Fatihah kau tak sah solat. Betul lah Ustaz cakap. Tapi saya ni dah berurusan dengan orang-orang yang sesat, yang tak semayang. Saya berkumpul dengan diorang, saya bercampur dengan diorang. Lepas tu saya pun dapat satu keputusan. Diorang menyalahkan Imam Syafi'i yang mengeluarkan pendapat tu. Separuh jalan dia diorang dengar. Imam Syafi'i cakap, kalau tak betul tajwid kita, tak betul, tak sah solat kita. Jadi dia ambil keputusan, tak payahlah solat. Sebab tak sah. Buat apa kita nak apa? Dia disalahkan Imam Syafi'i pula. Fatwa Imam Syafi'i macam tu kan. Tapi kalau saya tarik balik perhatian diorang semua, ingatlah bahawa Imam Syafi'i dan mana-mana imam pun, semuanya berlandaskan satu hadis yang sahih ini. Apa dia? Rasulullah kata apa? Wa man lam yaqra bi fatihatil kitab fahuwa hidajun. Siapa yang tak ada membaca langsung Fatihah dalam rukun untuk baca Fatihah hanya dalam solat itu, barulah batal. Mana tak baca Fatihah. Dia tak kata
Nabi tak kata tak bosan, siapa tak bertaranum ke, siapa tak bertajwid ke, siapa yang tak bertartil ke dalam bacaan Fatihah dalam solatnya sebagai tak sah. Tak ada, Nabi tak ada cakap. Nabi cuma pesan tu je. Siapa tak ada bawa pengertian solat tu dengan bacaan Fatihah pada rukun-rukun bacaan Fatihahnya, maka solat itu terbatal. Tak diterima oleh Allah, tak diterima oleh syarak, dan Nabi pun tak terima juga solat macam tu. Tak ada baca Fatihah. Walau macam mana bapak besar pun serba belilit, imam besar pun nama dia, bila dia bawa solat depan orang ramai, dia terus baca surah ya. Mula Allah kabira walhamdulillahi katsira. Ibu kata was. Wajah tu wajah yang lagi buat sama. Oh, habis. Lepas tu, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia bacalah. Habis betul surah Baqarah tu. 200 lebih ayatnya kan. Dia habiskan bacanya. Lepas tu, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu sujud apa semua, naik balik. Lepas tu dia terus sambung lagi pula. Dia terus pula baca pupap, habis. Jadi bila dah selesai, habis sahaja semayang, tak kira lah semayang 5 waktu tu, semayang wajib tu ke semayang sunat, semuanya tak sah depan Nabi Muhammad SAW, tak sah depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari segi agama Islam pun dia belum semayang lagi. Walaupun serban besar, jubah besar, tapi Fatihah tak ada, minta maaf tak dapatlah Allah Ta'ala nak terima solat ni. Sebab solat tu wajib ada bacaan Fatihah. Dan apabila saya mensyarahkan perkara ni, saya berjumpa dengan grup-grup yang tersesat ni, mereka akhirnya sembahyang balik, solat balik, sebab baru dia rasa, baru puas hati dengan jawapannya. Dia kata apa? Baru betul jawapannya Ustaz. Selama ni kita dengar je Imam Syafi'i kata macam ni, tak sah solat. Maksudnya kau tak salah, buat apa kita tak solat? Jadi tak solat lah dia orang ramai. Adalah tubuhkan grup dia. Dia tak nak pergi masjid. Dia salah kau masjid. Dia salah kau orang berzikir. Dia salah kau bersalawat. Semua dia salahkan. Punca dia tu ya, dia tak dapat solat. Sebab dia rasa nak solat, tapi dia tak tahu baca Fatihah tu betul tak betul. Jadi dia tak nak solat. Jadi bila dia rasa tak sah solat, jadi dia orang tak nak solat. Sebab itulah saya menerangkan lagi pada dia orang. Sebenarnya dari segi Nabi Muhammad kata, hadis tu kata sah solat, yang penting dia baca Fatihah. Okey, sekarang ni macam mana cara orang baca Fatihah? Ada orang boleh siap bertaranum, dia harkah ke ras ke apa semua. Tu dah tahap qari, dia dah boleh baca Quran kan. Lepas tu bacaan tajwid. Ni orang yang mengaji tajwid. Tak kira lah dia ustaz ko, dia orang biasa macam kita ni ko. Dia dah tahu tajwid, dia boleh baca dengan tajwid. Okey lah. Sekarang ni orang yang tak ada apa-apa. Orang tak ada apa-apa pula ada dua. Satu tak ada apa-apa, dia sedar diri, dia pergi belajar. Tapi dia dah ada pengkar. Kan? Nak buat macam mana? Orang tua dah tak ada gigi. Sebut dot jadi bot. Walau bolin. Dia tak sebut walau dolin. Ada juga. Lidah yang tak boleh nyebut tu. Jadi nak macam mana kan? Kita bolehlah ngajar alhamdu. Alhamdu. Tetap juga kha disebut bukannya ha. Salah tu. Salah. Jadi kita kita permudahkan lagi mengikut apa yang Rasulullah cakap tadi, dan ternyata apa yang saya fikirkan, yang saya bawa, saya cerita kepada orang yang tersesat tadi, berjaya mengembalikan mereka kepada solat. Sebab apa? Dia rasa yakin dah apa yang saya cakap. Makna dia sah solat seseorang apabila dia mengatakan itulah bacaan Fatihah dia yang sebaik habis kat dia depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima. Tu maksud daripada hadis Nabi tadi. Allah menerima bacaan solat kita tu mengikut apa yang kita yakini untuk diri kita.
Tentang orang lain yang mendengar, lantak lah. Pada dia kata salah. Biarlah pada salah pada dia. Tapi pada Allah Ta'ala lebih tahu. Sebab apa? Allah lebih tahu hati hamba dia daripada hamba-hamba dia yang lain. Memanglah orang pada apa aku dengar tadi terhegi-hegi al-khom. Bukan al-khom lah. Salah kan ni. Maknanya tak sah salat kau. Pergi buat balik. Buat baik. 100 kali buat pun dia tetap al-khom dulu juga. Nak buat macam mana kan. Dah macam tu caranya. Tapi itulah dia tadi. Kita ni bila nampak benda zahir, kita terhukum macam tu lah. Mana orang ni tak akan sah solat. Akhirnya keluarlah puak ni tadi. Dia pun kumpul ramai-ramai. Dia mengutuk orang masjid. Dia mengutuk orang solat. Dia mengutuk orang puasa semuanya. Dia pasal tak dapat nak solat tadi. Pasal tak sah tadi. Akhirnya ke semua rukun-rukun yang apa dia tak buat. Siapa yang masalah ni? Siapa yang akan bertanggungjawab ni? Memanglah wala taziru waziratu wizra ukhra. Walaupun Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, tak ada siapa pun boleh menanggung kesalahan orang lain, tak dapat orang lain dosa kita dah, kan? Tapi kita bertanggungjawab atas dosa yang kita buat. Dan orang tu tak bertanggungjawab atas dosa yang kita buat. Dia orang ada mulut boleh ngatur kita. Tapi kita yang menanggung dosa. Tengok sekarang ni. Bila orang-orang kat masjid tu marah. Kau ni apa ni? Baru datang sekali kat masjid. Orang hari-hari datang. Baru nak berjinak dengan masjid. Dah kena tompik kat orang masjid kan? Memang kena marah lah. Memang apalah kan. Baru sekali masuk. Terus tak merajuk. Tak nak datang ni dah. Malas dah datang ni. Kenapa? Aku dah lah tak apa baik. Sebab dia orang masjid cakap aku macam ni. Langsung aku tak nak datang. Ini salah lah. Masyarakat yang bersalah. Dalam bab solat ni pun masyarakat banyak bersalah. Dalam masalah pergi ke masjid pun masyarakat banyak juga bersalah. Sebab apa? Mereka tak ada hikmah dekat dalam hati. Mereka tak ada rasa belas kasihan dekat dalam hati. Yang ada dekat dalam hati hanyalah suka menyindir, hanyalah suka memarah, hanyalah suka mengutuk orang. Itulah sifat kita, manusia yang jahat ni. Walaupun dah pergi masjid, dah celup 50 tahun pun, kita tetap tak berubah juga. Maka kita inilah manusia-manusia yang Allah tak dapat nak ubahkan. Allah Ta'ala dia kata, aku tak boleh ubah nasib korang lah. Tapi korang sendiri nak ubah nasib korang. Maknanya, masyarakat kena sedar dan berubah. Barulah setiap individu tu tak ada yang sesat lagi. Sebab semua dah rasa seronok. Macam zaman Rasulullah dulu. Rasulullah bermula daripada dia tak pernah ngutuk orang, tak pernah pedaki orang. Sebab macam tu. Sampai semua orang-orang kafir musyrik tu berubah memeluk Islam. Sebab apa? Sebab contoh teladan yang baik. Sekarang ada contoh teladan yang baik? Tak ada dah. Pasal dek sedap nak mengaji fiqh, kita tersesat dengan fiqh kita. Sedap nak mengaji tajwid, kita tersesat dengan tajwid kita. Sebenarnya ilmu tu tak sesat. Yang sesat tu diri pengamal tajwid, diri pengamal fiqh, diri pengamal tauhid tu. Yang tersesat dekat situ. Sebab apa? Sebab dia suka menghukum orang lain mengikut apa yang dia tahu. Dia terlupa ada satu pandangan lagi, iaitu pandangan syarak ataupun pandangan Allah, pandangan Rasulullah, pandangan semua makhluk terhadap diri pendosa-pendosa tersebut. Allah itu bersikap rahmah. Itu mudah nak kesian. Kita tak ada kesian, kita kutuk terus orang tu. Kalau lagi tak bangun, lagi seronok. Lepas tu berjemaah pula kita ngutuk tu kan. Kita datang, tengok orang tu tergegeh, semayang tak ada pun tak ada. Masuk dalam kawasan masjid. Ni depan mata saya sendiri sama saya jadi imam ni. Saya bongkarkan benda-benda ni, saya buangkan sifat orang tua tu. Jangan ada lagi depan saya dengar memarah-marah, memaki, mengutuk orang yang nak ke masjid. Memang kena jekah kat saya. Memang saya jeritkan. Memang saya buat. Alhamdulillah. Selesai dah. Tak ada lagi orang nak nak mengutuk orang yang datang. Tu kesan dia. Kita tunjukkan sifat yang baik pada dua orang. Maka semua orang yang rasa dia jahat sekalipun, dia akan tunduk pada kebaikan. Yang penting kita baik. Ni kita sendiri pun baru nak cari kebaikan dekat masjid. Lalah orang datang nak buat baik, kita lah kutuk orang tu. Na'udzubillah lah. Kita lah menjadi batu api. Sepatutnya kita jadikan penariknya kan. Ini kita jadi batu api lah tu. Na'udzubillah misalnya.
Inilah kenyataan yang kita hidup selama ni menyebabkan orang ramai lari daripada agama Allah. Punca daripada kita. Atas salah fahamnya, atas nafsu dan serakah kita, atas pendek dan singkatnya akal kita, atas sedikitnya ilmu pengetahuan kita, semua nak tunjuk belagak. Baru belajar fiqh sikit, dah berlagak dengan fiqh dia. Baru belajar tauhid sikit, dah berlagak dengan tauhid dia. Dah belajar tasawuf sikit, dah cerita dia dah mengalahkan Allah pula dia punya dia punya kebaikan dia. Dah hebat dah semuanya. Jadi belajar tu bila rasa diri tu dah hebat dengan apa yang dia belajar, maka tersesatlah pengakhirnya seseorang tu nanti, wal-iyazubillah. Pelajaran yang kita terima ni semua betul, tapi akhirnya menyesatkan diri kita apabila hilangnya pertimbangan akal kita dengan ilmu dan amalan serta akhlak kita. Itu tak berakhlak. Apabila seorang itu tidak berakhlak, ilmu dia macam mana dia hafal Quran pun tiada guna bagi diri dia, tak dapat menyelamatkan diri dia. Sebab apa? Sebab bila ditanya oleh Munkar Nakir ketika dimatikan dan dimasukkan ke dalam liang kubur nanti, marrabbuka, jawapan dia bukan senang nak keluar, Allahu Rabbi. Atas muka dunia, sebelum mati lagi, masih hidup ni, boleh kita jawab. Apa pertanyaan dia? Siapa nama Tuhan kau? Aku dah belajar sifat 20. Tuhan aku adalah Allah. Itu atas muka dunia ni. Bila mati, tak ada ilmu-ilmu tu, tak ada lagi dah. Dia tu datang, tanya, siapa Tuhan kau? Masa itulah apa yang kita buat dekat atas muka dunia ni, sama ada daripada perangai baik kita, sama ada ilmu-ilmu yang kita belajar, sama ada segala pergerakan kat atas muka dunia ni, mana corak dekat situlah akan terjawabnya pertanyaan tu. Itu sebabnya Rasulullah cerita pada para sahabat, kalau kamu nak tahu macam mana orang ahli syurga dan orang ahli neraka, kamu boleh pandang seseorang itu, tengok atas amal perbuatan dia. Sekiranya cakap dia, pandangan dia, lidah daripada pergerakan dia, semuanya melambangkan cara ahli neraka, maka itu telah membuktikan orang tersebut memang ahli neraka. Tapi kalau tindak tanduk dia, perangai dia, pandangan dia, lidah dia yang keluarkan cakap tu, semuanya baik-baik sahaja, macam ahli syurga, itulah dia orang ahli syurga secara umum, bukan secara khusus ya. Khusus tu milik Allah. Secara umum kita pukul rata sahaja benda tu. Tengok orang ni, kalau cara cakap ni mencarut je, tak ada orang mencarut masuk syurga dah. Mencarut tu masuk neraka. Tu paling mudah lah. Apatah lagi kalau tinggalkan solat. Tak payah cerita lah. Kau tinggal solat masuk syurga Allah. Boleh ke? Sorry lah babe. Nak jawab Munkar Nakir, Allahu Rabbi pun tak lepas. Itu baru solat kan. Macam-macam lagi. Jadi kita ni macam mana? Ini kita nak sedar sesama ni. Dah nak mati. Ni urusan kita. Membetulkan lagi apa yang ada pada kita. Sama ada pada hati kita, sama ada kotak pemikiran kita, sama ada ilmu-ilmu kita yang kita tahu, sama ada pandangan mata kita, pendengaran, ciuman bau-bauan, tu semua kita dah nak kena cover, nak kena jaga supaya apa? Lambang ahli syurga tu ada pada kita. Cukuplah. Inilah kita mentalkinkan diri kita kan. Sebelum nak jawab pertanyaan Munkar Nakir tadi, kita peksa diri kita dulu. Dah sampai belum? Dah sempurna belum dengan apa yang kita tahu? Kalau tak, dua jawapan dia. Sama ada kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Kita boleh tentukan, boleh tak boleh jawab nanti. Kena tanya pada orang, kau agak-agak kau tengok aku ni lah. Macam mana kau rasa? Aku ni berdosa, aku ni banyak buat dosa. Agak-agak ada harapan tak aku nak jadi ahli syurga ni kak? Tanya pada orang di 9 ni, nak tanya perkara baik, tanya pada kawan.
nak tanyakan keburukan, tanya pada lawan. Kan? Jadi makna dia, tak ada jawapan dekat muka dunia ni. Sebab apa? Bila tanya kawan-kawan mesti nak raikan kita. Mesti nak jack kita. Kan? Sebab kawan dia. Apa dia nak untukkan? Tapi cuba tanya pada musuh. Segala kejahatan kita rapat dia kata, kau ni lah. Beribu keluar. Ujah yang terkena pada kita. Jadi kat muka dunia ni, kalau bertanya pada orang, memang tak ada jawapannya. Jadi tanyalah pada diri sendiri. Kita talkinkanlah diri sendiri. Dan ni betul kau baik ni. Solat dan banyak tinggal ni. Dah tentu tak baik lah tu. Dah tentu ahli neraka. Berkataan solat saja pun dah cukup boleh mengimbangkan segala kehidupan kita. Belum lagi akhlak yang baik. Kan? Aku ni solat. Lepas tu aku suka bila aku buat solat hajat, bila aku baca doa, bila apa semua, aku mewajibkan kepada Allah untuk ikut apa yang aku nak. Kita dalam hati ni, kita memeras Allah Ta'ala. Kita mengasak Allah Ta'ala untuk terima apa yang kita nak. Kita bukannya kena dia ada maksudnya dalam kita berdoa ni. Maksud berdoa itu, kita letakkan terima dan tak terima. Nombor satu ya. Bila kita berdoa, ya Allah Tuhanku, tolonglah aku. Bila kita minta tolong, mesti ada dua kategori. Satu, boleh lulus. Satu, tak boleh lulus. Jadi bila boleh lulus dan tak boleh lulus, ada satu maksud lain. Apa dia? Kita dah tak yakin pada Allah. Sebenarnya kita bukan tak yakin pada Allah. Kita sedang menyusun keadaan kita meminta pada Allah Ta'ala ni. Darjat kita minta pada Allah Ta'ala. Kita susun dulu. Yang pertama, mesti letak kat depan mata kita, khairuhu wa syarruhu sawa. Maknanya dia baik dan buruk sama depan Allah Ta'ala. Jadi ni kita minta. Kita minta apa? Nak buruk ke? Tak ada kita minta buruk dah. Tapi dalam pemikiran kita boleh mengatakan tak dapat. Boleh mengatakan tak dapat. Tapi kita mesti yakin pada dapat. Kita yakin pada dapat. Aku yakin pada engkau, tolong bantu aku ya Allah. Kita yakin pada bantuan Allah. Bukannya kita yakin benda tu terus siap untuk apa yang kita hajat. Tak boleh. Ini pun satu menyebabkan kita tak mampu nak menjawab Allahu Rabbi tu besok. Allah Tuhanku. Betul lah kau letak Tuhan Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan? Sorry lah. Pasal apa? Kau berdoa pun kau baca Quran. Kau kata apa? Sebut kat mulut, insya-Allah aku buat macam ni baik. Kita sendiri yang menetapkan baik itu bagi pihak Allah. Makna dia, kita pula lebih daripada Allah Ta'ala pula. Kita lebih tahu, kita tak ada ni, hilang pertimbangan yang mesti bila berdoa, bila kita baca Quran, bila kita buat segala kebaikan yang ada, mesti kita letak yang pertama kat depan ni. Semua itu kena sama imbang. Baik dan buruk sama imbang. Dapat dan tak dapat sama imbang. Mesti yang pertama sekali. Apa saja yang kita nak minta kepada Allah, yang pertama dekat diri kita, mesti kita ada imbangan. Sebab apa? Kita ni makhluk Allah. Kita minta pada dia. Bila kita minta pada dia, sama dapat atau tak dapat. Yang pertama sekali mesti itu. Dapat dan tak dapat. Dan yang kedua, peringkat yang kedua, baru timbulkan rasa kita yakin pada Allah, dia tak mungkin janji. Yakin pada dia, tak mungkin janji. Kita yakin pada tak mungkin janji. Bukan yakin dia nak memberi apa kita buat. Itu banyak salah kita pada ketika kita berdoa, ketika kita baca Quran, kita buat tu, kita buat ni, kita buat tu, kita buat ni. Sebenarnya setiap apa sahaja yang Nabi cakap tu betul. Dia kata apa? Siapa yang baca macam ni, dapat dia macam ni. Macam contoh dia. Siapa yang bersalawat pada aku sekali, Allah balas 10 kali. Allah nak balas 10 kali ke, 100 kali ke, 1000 kali ke, lantak dia lah. Tapi kita yakin pada Nabi cakap 10 kali Allah Ta'ala balas. Yakin kita. Sebab apa? Sebab itu hak dia. Nabi kata 10 kali. Kan? Tapi tak Allah Ta'ala lah. Kalau dia nak bagi 100, nak bagi 1000, nak bagi 1 juta, nak bagi 1 bilion, itu pokok kat Allah Ta'ala lah. Jadi kat situ kita nampak apa yang Rasulullah cakap tu minima dia 10. Yang lebihnya lagi besar. Allah Ta'ala cakap dalam Quran. Apa dia? Macam seorang tu bertanam lah kan. Kita tanam, kalau kat Arab, tanam gandum. Kalau dekat Malaysia ni, tanam boreh. Sebutir boreh akan menaikkan satu pokok padi. Betul? Satu pokok padi pula, berapa banyak boleh mengeluarkan cabang-cabang padi pula.
Satu cabang tu, satu tu pula ada berapa banyak, berapa butir tu. Berapa ratus butir tu. Agak-agak berapa pula, dah banyak juga kan. Itu Allah Ta'ala bagi baru sekali je. Baru satu beritahu. Dia kata, siapa yang buat amal tu, seumpama kan macam dia tanam padi itulah. Walaupun dia tanam sebatang, satu biji benih, tapi dia boleh, Allah Ta'ala punya takdir, boleh beribu dia punya balasan dia. Tu Nabi cakap, satu kali solawat, 10 balasan daripada Allah Ta'ala. Itu paling rendah. Jadi, paling tinggi, hak dia lah. Ada tak amalan, apabila seseorang buat, maka banyak dia punya ganjaran. Ada. Apa dia? Puasa. Allah Ta'ala kata apa? Wa ana ajzi bihi. Aku saja yang boleh bagi ganjaran ni pada orang yang berpuasa. Ni kita sedang berpuasa. Ya Allah, terima kasihlah. Ya, kita tertumpu pada malam Lailatul Qadar, nak ngejar malam Lailatul Qadar. Sebenarnya, apabila azan maghrib awal sahaja bulan Ramadan tu, sepatut kita dah berayur dah, rasa seronok. Rasa, ya Allah, kalau Tuhan aku. Bermula satu saat lepas masuk saja azan maghrib tu, maka berbilion-bilion pahala Allah Ta'ala boleh bagi pada kita. Subhanallah. Sampailah pada titik terakhir azan maghrib untuk masuk Syawal nanti. Sentiasa banyak-banyak pahala tu. Seumpama kan kita tanam sebutir, berjuta butir balik dia akan bagi pada kita. Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri beritahu, siapa yang berpuasa itu, dia saja yang boleh beri ganjaran. Berpuasa. Kalau kita berzikir, macam-macam jenis zikir yang Rasulullah beritahu, nia macam nia dapat yang nia macam nia dapat yang nia dapat dari nia, yang nia dapat yang nia dapat yang nia. Jadi rupa-rupanya berpuasa ni ganjaran dia Allah tak bagi tahu berapa banyak dia nak bagi. Jadi berpuasalah sama ada wajib dengan sunat. Barulah Allahu Rabbi boleh dijawab besok. Mau Rabbuka. Puasa tu, kita dah biasa puasa. Maka daripada titik azan yang pertama tu, sampailah kita berbuka besok, Allah bagi ganjaran sendiri. Tak ada cerita dekat mulut Nabi dah. Allah sendiri yang beri ganjaran. Bayangkan, satu hari, kalau sebulan, kalau setahun tu selang-seli, agak berapa banyak agak semuanya setiap hari yang kita puasa tu, Allah bagi. Aku tak tahu. Kita tak tahu. Kalau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali, kau dapat apa? Ada satu istana dekat syurga nanti. Hari-hari kita buat nak dapatkan istana besar dekat syurga. Amboi. Lepas tu ada berapa amalan lagi, pupa. Dia pula macam ni. Yang macam ni pula dapat macam ni, dapat macam ni. Jadi semua amalan yang dikeluarkan di bibir ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, dia punya ganjaran tu, memang ada. Tapi kita kena faham, orang yang nak mati bukan nakkan ganjaran lagi. Dia nak menantikan jawapan, macam mana nak jawab Allahu Rabbi, Rasulullah Nabi, Muhammadun Rasulullah Nabi. Dia nak nunggu kat situ. Jadi, kita yang dah nak mati ni, tak perlu ingat lagi dah ganjaran-ganjaran tu. Kita perlu beramal soleh. Jadi, kita beramal soleh kerana Allah. Mesti ikhlas pada Allah. Jadi, ikhlas itu, kita tak pandang ganjaran. Kita buat sahaja. Puasa sunat, Isnin Khamis yang kita buat. So, apa? Allah bagi ganjaran dia saja yang tahu. Tak ada siapa yang boleh tahu. Dah kita puasa. Kita pun puasa. Pasal apa? Allah saja boleh bagi ganjaran ni. Orang lain tak tahu dah.
Tapi kita berzikir pula. Kalau selawat, selawat, satu kali selawat, 10 Allah Ta'ala bagi kebaikan pada kita. Kalau 1000, sejuta kita buat, bagi macam-macam, berlipat kali ganda kan. Macam-macam. Oh, rasa dah hebat betul lah dengan selawat kita tu. Lepas tu, kita baca Fatihah pula. Baca Fatihah macam ni, macam ni pula. Kalau 3 kul pula, khatam Quran punya apa pahala kita dapat. Oh, macam-macam. Kan? Benda yang keluar dekat lidah kita ni, semuanya ada dia punya ganjaran yang nampak, yang boleh dipikirkan. Tapi puasa tak ada. Jadi inilah kita nak timbulkan rasa berpuasa dalam keadaan Allah beri ganjaran pada kita yang tak ada dia punya yang tak ada limit dia, yang tak ada batasan dia. Allah Ta'ala nak bagi, daripada dia boleh bagi seberapa banyak dia nak. Jadi makna bila kita masuk saja bulan puasa ni, puasa itu sendiri pun dah boleh memberikan kita menggunung-gunung pahala, bergunung-gunung rahmat, bergunung-gunung fadilat, bergunung-gunung barakah daripada Allah SWT. Ini kita cuma masuk, betul-betul masuk bulan puasa, kita cuma nampak Lailatul Qadar lah yang paling terbaik sekali. Satu momen, cakap orang bahasa Inggeris kan, satu momen, satu ketika. Makna dia pondok pokok semua tunduk macam ni. Kan? Suasana hening. Lepas tu asap kabus kepul bawah je. Depa sampai pokok je. Jadi semua perkara ni tadi semuanya dalam bulan puasa. Ada Lailatul Qadar dekat luar puasa? Tak ada. Di siang itu, waktu berpuasa terbagi pada 2. Siang dan malam. Siang kita berpuasa. Allah saja boleh bagi ganjarannya. Habis malam tu tak ada ganjaran kau. Sedih tak? Sedih lah. Macam mana ni ya Allah? Siang je kau bagi kami pahala banyak ni. Tak cukup ni dah. Jadi macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Waalaikumsalam. Jadi kita sedarkan balik apa sahaja rukun Islam yang kita buat. Sebenarnya ganjaran dia hanya Allah saja yang boleh tentukan. Banyak berbanding dengan apa yang kita dengar ni lah tu lah ni. Ni ulama ni kata macam ni, ini pemurah rezeki, ini pengelak apa ni daripada kejahatan makhluk, ini pengelak benda segala-galanya. Betul tak? Semua tu betul, tak ada yang salahnya. Tapi kita nak cerita sekarang ni, bila kita masuk dalam bulan Ramadan, mesti ada benda yang pelik kat dalam bulan Ramadan ni. Sebab dia tak ada dekat luar sana. Hanya ada kat dalam bulan puasa ni. Inilah yang ramai tak sedar. Dia sangka puasa je, tahan 8 harga apa semua. Jangan macam tu. Apa sahaja yang berlaku di siang bulan Ramadan ini, ya. Jadi Allah akan bagi ganjaran dia. Siang ni dia bagi ganjaran yang tanpa ada batasan. Habis malam dia kosong ke? Sebab hati saya bila ingatkan Allah Ta'ala punya luas, ya, luas betul. Allah bagi kita luas, tapi kita tak ingat, kita terlupa, kita tersesat, kita berdosa. Ni tertutup hati kita untuk melihat kemuliaan yang Allah Ta'ala turunkan dalam bulan puasa ni. Siang memang Allah Ta'ala kata apa? Memang Allah Ta'ala kata, orang yang berpuasa tu, dia saja yang boleh balas. Orang lain tak boleh tahu macam mana cara balasan. Tapi sedar tak? Dia tutup satu perkara lagi. Apa dia? Kita puasa siang je. Malam kita tak puasa. Tapi Allah Ta'ala bagi juga. Siang dan malam tu. 24 jam tu sama. Allah. Besar rahmat kau. Kita tak puasa malam kan? Kita puasa siang. Tapi Allah Ta'ala tetap juga sebulan ni. Allah Ta'ala tetap juga bagi kita. Siang dan malam tu tetap dia yang boleh bagi tahu apa ganjaran. Apatah lagi kita semayang puasa-puasa sunat ni. Ya.
Jadi kita banyak tak berapa terdedah dengan khasiat bulan Ramadan ni sebenarnya. Agung betul Allah Ta'ala ni. Memang kurnia dia cukup besar pada kita. Tapi kita tak sedar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Ini dah dia Allah Ta'ala bagi kan. Kita ni berdosa pada dia. Kita ni biasa tak dengar cakap dia. Kita tak ikut arahan dia. Tapi itulah, kita biasa dengar Rasulullah punya sifat, penuh sifat rahmat, penuh sifat belas kasih. Semua kan. Tapi bulan puasa ni Allah Ta'ala berikan. Turunkan belas kasih daripada kita, kita tak sedar. Yang kita nampak tu dia. Malam Lailatul Qadar. Berpusu-pusu lah kita buat 10 malam terakhir tu. Rasulullah buat, betul Rasulullah buat. Tapi ada lagi yang terselindung sebenarnya selama ni. Apa dia? Bermula daripada titik azan maghrib pada awal Ramadan itu, Allah dah tak berkira dengan kita lagi dah. Jadi tak sepatutnya memang nama dia je dalam hidup kita, nama dia je dalam hati kita. Sebut Allah. 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 Sebab apa? Ni sebulan bulan Ramadan ni dia pada titik. Bukannya daripada azan subuh sam je. Satu saat satu titik tu. Dia terus kata wa ana ajzi bihi. Betul-betul dia Tuhan kita. Tengok dia boleh bagi limpahan kurnia, dia boleh bagi. Kita buat ke kita tak buat, dia bagi. Dia kata, siapa berpuasa siangnya, aku tak ada had aku nak berikan dia apa-apa yang aku nak bagi pada dia. Berkat dia nak bagi, tak ada had. Kemuliaan dia nak bagi, tak ada had. Pertolongan dia nak bagi, tak ada had. Pada siang waktu orang tu berpuasa. Tapi bila orang tu dah Allahu Akbar waktu maghrib, dia pun makan saja kurma, minum air kosong, masih Allah Ta'ala kata wa ana ajzibi. Aku masih tetap aku masih tetap lagi menjalankan kerja aku sebagai Tuhan. Aku tetap bagi juga walaupun kau dah berbuka, walaupun kau orang dah makan, dah tak ada benda. Tapi aku tetap bagi juga engkau full 24 jam. Subhanallah. Ya Allah, kaulah Tuhan kami, ya Allah. Benar-benar kau memang Tuhan kami. Kami minta ampun ya Allah atas kesalahan kami, atas kebodohan kami, atas kejahilan kami, ya Allah. Memang kau betul-betul Tuhan kami, ya Allah. Yang patut kau saja, nama kau saja kat dalam hati tubuh badan kami, ya Allah. Jadi apa yang kita nak lagi? Kan? Kita berzikir, apa semua ada dia punya batasan dia. Ada had-had dia. Tapi bagi yang puasa ni, bila dia malam yang tak puasa tu, Allah lanjutkan jugalah dia punya rahmat dia. Dia lanjutkan jugalah dia punya balasan dia. Oh ya Allah. Memang kau betul-betul Tuhan lah. Jadi inilah yang kita nak bawa pengertiannya. Kita bersedih kerana Allah. Kita rasa mulia kerana Allah. Kita nak buat segala amal soleh ni kerana Allah. Kita nak menegah diri kita daripada buat jahat ni semua kerana dia. Sebab apa? Banyak besar dia punya rahmat daripada kita.
Saya bercakap ni bukan atas kapasiti ilmu Tak ada apanya saya ni dah. Tapi atas dasar sebagai seorang Islam yang marilah kita sama-sama mengenang Allah Ta'ala dalam diri kita. Itulah dia, mengenang Allah Ta'ala dalam diri kita. Kita sebutlah nama dia selalu. Allah, Allah, Allah. Besar kurnia dia pada kita semua. Jadi sebelum mati ni, mudah-mudahan kita betul-betul berjuang untuk menjadikan Allah tu sebagai Tuhan kita. Sebab apa? Sebab dia dah bagi segala-galanya pada kita. Kita tak ada nak berterima kasih pada dia. Tak ada kenangkan jasa dia kan. Jadi kita nak kembali pada dia. Itu sebabnya Rasulullah tu bengkak-bengkak kaki, bangun tengah malam, tetap dia bangun tengah malam bertahajud pada Allah Ta'ala. Punya kasih daripada Allah. Sebab apa? Allah bagi terlampau banyak kurnia yang tak mampu kita fikir. Allah Ta'ala boleh bagi. Hanya kita baru terfikir sikit ni kan tentang puasa. Kita ingat puasa tu tahan dagu apa semua tu, tahan apa, jangan buat tu yang buat ni, habis dah. Rupa-rupanya itu siapa? Taraf kita sebagai hamba dia. Dia pula sebagai Tuhan, dia bagi apa? Kita buat ke tak buat, bila kita puasa sahaja, Allah dah sediakan dah rahmat dia, sediakan fadilat dia, sediakan segala ingatan dia pada kita selama sebulan ni. Inilah disebutkan sebagai Syahrul Ramadan ni adalah Syahrul Ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dari Allah bagi kami bulan Ramadan ni. Terima kasih dari Allah kerana bagi kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sa'abdu kurnia Engkau. Tak jadikanlah kami orang yang bersyukur pada Engkau, ya Allah, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bekak-bekak kaki itu kenapa? Sembayang. Sebab dia nak bersyukur pada Allah. Afala akunu abdan syakura. Dia tanya, pada sahabat tanya, ya Rasulullah, kau lah dah hebat dah. Kau kasih Allah. Kenapa kau perlu lebih teruk daripada kami berpuasa, lebih teruk daripada kami berzikir, lebih teruk daripada kami baca Quran, lebih teruk daripada kami bangun tengah malamnya dengan sembahyang sunatnya, lebih teruk daripada kami sebab kami yang mengikut kau ni. Tapi kami tak boleh mampu kalahkan kau. Buat semua ni dah. Kenapa? Rasulullah pun senyum. Afala akunu abdan syakura. Senyum saja Rasulullah kan. Tak boleh ke aku ni jadi hamba yang bersyukur? Yang ini kita nak letakkan diri kita senilai dengan apa yang Rasulullah nilaikan diri dia sebagai hamba yang bersyukur. Senyum sahaja. Selamatlah semuanya insya-Allah. Ya, terima kasih. Ya, kita tak ada apa-apa. Kita bercakap ni sebagai orang Islam je. Ya, apa yang Allah Ta'ala bagikan ilmu dan maklumat sikit pada kita, kita kongsilah sesama. Mudah-mudahan semuanya jadi hamba Allah yang benar-benar hamba Allah, yang bersyukur seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bersyukur pada Allah SWT, maka kita akan berakhlak pada semua tempatnya, insya-Allah. Tak boleh dah kita tahan tangisan kita bila kita terfikirkan Allah SWT yang memberikan kita macam-macam perkara. Jadi ada juga orang tanya, kau ni apa menangis-nangis ni? Tak ada sebab kau nak nangis, kau nangis. Dia tak tahu yang kita ni sedang menerima dugaan daripada Allah. Kita menangis apa? Kita dapat ni, kita menangis sebab dengan rahmat Allah diberi bantuan pada kita. Dengan rahmat Allah diberikan ujian untuk menginsafkan kita. Dengan rahmat Allah diberinya bantuan untuk menyelesaikan masalah. Tu kan apa lagi yang kita nak? Jadilah hamba yang bersyukur macam mana Rasulullah. Sebab apa? Dia tunggu ujian, dia beri bantuan untuk meluluskan, untuk melepasi ujian tersebut. Itu kerja dia sebagai Tuhan. Tu sebabnya kita bila berdoa, ya Allah, ya Allah, kita yakin untuk Allah, yakin pada permintaan kita diluluskan itu. Peringkat yang kedua, mesti yang pertama kena tawaduk, kena rendahkan diri dulu. Macam mana rendah lagi? Ya Allah, aku dah baca ni macam di sini, harap kau buatlah apa. Makna dia kita minta Allah pertimbangkan. Maksud yang pertama,
bagilah Allah yang mempertimbangkan sama ada lulus ataupun tak lulus, sebab dia Tuhan. Kita kena raikan kekuasaan Allah dulu dalam doa tu. Yang kedua, baru kita berikan keyakinan untuk dia mustajabkan doa kita. Ya, mustajab doa kita, kita kena yakin. Tu dekat situ. Ya. Tapi itu nombor 2. Meletakkan mustajab, keyakinan pada mustajab itu nombor 2. Tapi banyak sekarang ni saya tengok bila baca Al-Quran dia tu, jadi. InsyaAllah sebut kata dengan izin Allah. Sepatutnya Allah izin jadi, Allah izin tak jadi. Sepatutnya macam tu yang pertamanya. Tapi tak, dilangkau, dia tolak. Yang kedua tu dia naik atas. Mustajab ni Allah akan bagi, lulus terus. Dia pula memerintah Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Jadi kita tak nak memerintah Allah Ta'ala. Kita hamba. Bukan pada kita mengatakan wajib pada Allah untuk memberi apa yang kita bagi. Kita nak. Tak ada dah. Mesti dulu kan. 2. Yang pertama, kita mesti dalam rukun untuk berdoa ada 2. Yang pertama, tugas Allah dulu. Maknanya, dia sebagai Tuhan, dia bertugas untuk meluluskan dan untuk tidak meluluskan. Itu mesti peringkat yang pertama dalam setiap doa yang kita buat. Kita baca ialah apa benda pun, selawat ke, doa-doa peniding diri ke, doa cari kekayaan ke apa, semua sekali doa kita pada Allah mesti letakkan iman kita, nilai iman yang pertama. Apa dia? Allah boleh bagi dan Allah boleh tak bagi. 2. Itu nilai iman dulu dalam berdoa tu. Yang kedua, barulah nilai rahmat dia. Apa dia? Dengan rahmat dia akan bagi pada kita. Dengan bantuan dia, dapatlah kita. Itu selepas ilmu dia. Mesti yang pertama, ilmu dia dulu. Pada diri dia, dia nak bagi atau tak bagi, itu yang pertama. Itu kena tak pahat dekat dalam hati. Ya. Yang pahat dalam hati kita, apa-apa sahaja berlaku, itu kehendak Allah. Kehendak Allah tu yang nombor 1. Yang kedua, barulah kita minta, ya Allah, ya Tuhanku. Sebab apa? Dari mana boleh kita tahu? Daripada surah Fatihah lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami sembah. Maksud dia apa? Yang first sekali, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, dulukan Allah. Makna dia, Allah boleh bagi, Allah boleh tak bagi. Itu hak dia. Yang pertama, ketuhanan. Ilah tu, maksud ilah tu, mesti ada nombor 1. Sebut zikir Allah, lalah penyudah dia. Allahu Akbar. Dia tuju je tu. Jadi tak? Jadi, tapi istidraj nama dia. Kenapa seorang itu, bila dia buat bacaan Quran, jadi tak? Jadi. Keluar tak hantu? Keluar. Jadi tak emas? Jadi. Tapi, Allah nak dera dia. Allah nak denda dia. Atas dia tu tadi, mengarahkan Allah untuk mengikut apa telunjuk dia, maka Allah bagi istidraj. Ini kita tak nak. Kita nak yang ikhlas pada Allah. Allah yang bagi. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepada Engkau lah kami minta tolong. Macam tu. Kita menyembah dia. Makna dia kita sembahkan diri kita dulu. Kita faham dia Tuhan yang boleh memberi dan boleh tak bagi. Itu yang pertama. Iyyaka na'budu. Lepas tu barulah yang kedua, iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami minta tolong. Makna selepas kita faham Allah yang saja boleh mustajabkan, yang kedua baru kita yakin Allah boleh bagi apa yang kita nak. Ini tak kita terbalikkan. Kita ambil dulu Allah, kau mesti bagi apa yang sebab apa yang aku nak. Sebab kau kata kalau kau berdoa dengan ya Rahman ya Rahman ya Rahman, kau akan bagi. Jadi aku minta dengan ya Rahman ni, kau bagilah. Kat dalam hati dia jadikan yang nombor 2 tadi jadi nombor 1. Diterbalikkan, maka Allah pun terbalikkan juga. Jadi dia dapat secara istidraj. Dia dapat bukan ikhlas. Dia dapat bukan pemberian yang bantuan, tapi pemberian yang berbentuk istidraj. Na'udzubillah min zalik. Yang ini kita takut sekali, ya. Inilah pengamatan saya pada orang yang banyak berdoa, lepas tu dia banyak beramal, akhirnya tersesat dia dekat sana. Tak ada dia punya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu dah hilang. Jadi iyyaka nasta'in lah dulu, iyyaka na'budu lah yang kemudian. Na'udzubillah min zalik. Ini tu istidraj nama. Tapi kita
Malahlah kita nak cakap, kau ni terus ni. Kata solat tidur, marahlah kita. Nanti dia difitnah lagi kita kan. Kita diam je lah. Jadi kita buka bentuk macam ni. Siapa yang nak faham, ada petunjuk Allah pada dia, maka dia akan dapat faham. Seumpama macam tadi lah. Biasa digembar-gemburkan, puasa dia macam ni, macam ni. Tapi hari ni, detik ini, kita dapat faham lagi rahmat Allah itu, kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi itu, kebanggaan yang Allah turunkan ke muka dunia ini, bermula daripada titik noktah saat yang terawal masuknya bulan Ramadan, sampailah berakhirnya pada titik terakhir bulan Ramadan yang masuk pada 1 Syawal. Jadi bayangkan berapa bilion saat itu Allah tu bagi pada orang yang berpuasa ataupun yang uzur tak dapat berpuasa. Sentiasa dia dapat. Pada orang yang tak nak puasa, pada dengan sengaja, lepas tu dia melakukan kemungkaran. Jadi dapat tak benda ni? Wallahu alam. Kita tak boleh kata orang tak puasa, orang tak apa semua ni tak dapat apa-apa dengan Allah Taala. Wallahu alam, itu bukan kita punya urusan, sebab itu urusan Allah. Itu dia punya. Kita ni hamba dia. Sebab dia boleh menjadikan kita orang yang baik ini masuk neraka dan boleh menjadikan orang yang jahat itu masuk syurga. Jadi kita tak boleh nak terus terang atakan benda tu macam tu lah. Tak boleh. Kita cuma boleh berdoa. Itulah siapa mengikut Nabi Muhammad SAW, dia hanya kat mulut dia mendoakan orang yang tak solat, orang yang tak puasa, orang yang apa tadi, supaya kembali berpuasa, kembali solat dan kembali balik kepada fitrah asalnya Islam itu. Itu kita kena berdoa untuk mereka, bukan marah-marah mereka. Ya. Kita dah lah tak berapa baik. Tiba-tiba kita lebih baik daripada orang yang tak baik tu. Salam Ustaz. Salam. Ya. Jadi janganlah, tak boleh jadi langau. Macam mana lah? Allahu Akbar. Tak boleh jadi ikan masin yang boleh beri manfaat pada manusia nak makan. Jangan jadi langau yang memburukkan ikan masin tu. Itulah kita. Kita ni sebenarnya ikan masin lah. Bukanlah ikan pun, kan? Tapi ikan juga dah kering. Sepatutnya dah tak boleh nak makan dah. Tapi atas nikmat Allah tadi, ya, Allah Ta'ala pandaikan manusia, dikeringkan ikan ni tadi. Kau takkan busuk. Dah kering apa semua, masa kering tu, tengoklah. Langau datang, apa semua datang kan? Dia pun bertelur dekat ikan masin tu. Jadi kita, apa yang jadi kita kat situ? Sebenarnya kita ikan masin ni kau. Tiba-tiba nak marah pula ikan masin yang lain. Kau sudahlah, kau kena berak dekat langau lah apa semua. Padahal kita pun berlangau juga kat badan kita. Itulah kita sebenarnya. Setiap orang kita ni adalah ikan masin yang dah tersidai dekat, yang dah kena dekat luar sana, kat tika tu. Sama je semuanya kena langau. Samanya dah naik telur langau tu kan. Dah bulat, dah keluar apa semua. Tapi asyik mengatur sama kita. Padahal kita sendiri pun berapa juga. Apa tajuk ni Ustaz? Setiap hari pukul 7 pagi, saya mentalkinkan diri saya utamanya dan khusus umumnya kepada semua orang. Ini talkin dia. Talkin ini kita dapat satu maksud, apa dia? Untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir dalam kubur nanti, marrabuka. Jadi sekurang-kurangnya daripada puasa kita tadi, dapat menjawab pertanyaan mungkar nakir. Marrabuka, siapa Tuhan kau? Tuhan aku Allah. Sebab apa? Aku puasa sebulan bulan puasa. Jadi Allah Ta'ala kurniakan tanpa batasan, tanpa had pahalanya pada aku. Bermula daripada titik saat yang pertama awal Ramadan, sampailah titik saat yang terakhir bulan Ramadan. Dengan berbilion-bilion saat yang aku tempuh sebulan itu, Allah Ta'ala bagi siang dan malamnya, pahalanya Allah je yang tahu. Jadi bila kita berpuasa kerana Allah Ta'ala, dan berbuka kerana Allah Ta'ala, dan malamnya tu kita bangun qiyamul lail kerana Allah Ta'ala, jadi bila kita menjawab Allahu Rabbi besok, barulah tepat. Baru kita nampak. Ni kita tak nampak apa benda kita nak bawakan pada kubur tu besok kan.
Inilah tajuk kita, macam mana nak menempuh kematian dan nak menjawab soal mungkar dan nakir. Jadi inilah dia, agama Islam inilah yang kita nak guna pakai supaya kita dapat masuk ke dalam kubur nanti aman tenteram. Jadi dah pukul 8 kan, 7.59, satu saat lagi, 1 minit lagi. Dah masuk pukul 8. Masuklah waktu duha kita. Jadi cukup dah setakat ni. Apa-apa saja yang kita dapat, itu datang daripada Allah SWT. Nur dia, cahaya petunjuk dia. Jadi banyak cahaya petunjuk daripada kita. Jadi menangislah untuk Allah SWT. Ya. Berasa senangkan hati kita untuk Allah SWT. Semuanya untuk Allah SWT. Sebab apa? Sebab Rasulullah pun macam tu. Kita bukan menidak, bila kita bercerita ni menidak ke Rasulullah. Sebenarnya kita ni mendapat apa yang Rasulullah dapat dulu. Tu yang kita dapat sekarang. Kita terima kasih pada Allah Ta'ala sebab turunkan Rasulullah. Jadi kita dapat mampu apa yang kita bercerita hari ni, sebab semua ni datang daripada Rasulullah SAW. Ilmu dia. Jadi sampai pada kita. Jadi kita ni apa? Kita bodoh. Kita tak tahu benda, jahil. Rasulullah tu yang beritahu kita. Jadi dapat pada kita. Melalui siapa ni? Daripada lidah-lidah ulama-ulama yang dah berkurun-kurun lamanya. Sampai tak pada kita. Sampai kita. Alhamdulillah. Jadi ilmu macam mana yang kita cerita kat dalam ni, itulah yang disampaikan oleh orang tua kita. Orang tua kita, tok guru dia, tok guru. Sampailah kepada imam-imam, Imam Nawawi, Imam Ghazali dan semua imam-imam hebat yang kita dengar tu. Sampailah kepada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, lepas tu Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari, sampai pada semua sahabat, sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai tak pada kita. Alhamdulillah, 1444 tahun tetap sampai pada kita. Siapa saja berpuasa dalam bulan Ramadan, maka hak Allah pada orang tersebut tak ada siapa yang boleh kacau. Allah saja yang boleh memberikan ganjarannya. Jadi kita ni sebagai hamba yang bersyukur seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat ni, insya-Allah kita sambung pula besok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'afana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum.